Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga selamat sejahtera kepada Tuan Pengerusi Majlis, para hakim yang arif dan bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan yang saya kasihi. Tajuk cerita yang akan saya sampaikan pada hari ini ialah Air Mata Keinsafan. Kawan-kawan, begini ceritanya. Nina merupakan seorang gadis yatim piatu. Dia tinggal bersama nenek dan tok wanya. Dia terkenal di kalangan kawan-kawannya seorang gadis yang nakal dan kaki buli. Tingkah lakunya seperti seorang lelaki dan dia memiliki ilmu persilatan yang diwarisi oleh tok wanya. Kebiasaannya, Nina akan tidur mengikut waktunya setelah selesai semua kerja sekolahnya. Dia akan memastikan mendapat tidur yang cukup untuk meneruskan rutin hariannya. Namun, pada malam itu, Nina tidak dapat melelapkan matanya walaupun jam telah menunjukkan pukul 12.30 malam. Perasaannya terasa aneh sekali. Lantas, dia bangun dan membuka sis lampu biliknya. Terasa sayu sekali bila melihat keadaan rumah neneknya. Keadaan rumah papan yang serba berkurangan. Fikirannya mula mengingati saat-saat indah ketika ibu dan ayahnya ada. Keadaannya pasti tidak sesukar sekarang. Rumah yang luas dan besar yang dilengkapi dengan perabot-perabot yang indah. Nina pasti dapat memakai pakaian yang indah dan memakan makanan yang lazat. Tentu, Nia dilayan bagai puteri kerana ibunya seorang yang kaya. Namun, itu semua cuma bayangan fikirannya sahaja. Nina, seorang yang rajin membaca. Sementara matanya tidak mahu lelap, dia ingin membaca sebuah buku cerita. Kawan-kawan, nak tahu buku cerita itu Nina ambil dari Aisyah. Nina tersenyum sendirian ketika mengingati wajah masam Aisyah. Tangisan Aisyah masih terngiang di telinganya. Teringat peristiwa bagaimana Aisyah merayu supaya buku kesayangan pemberian ibunya itu tidak diambil. Namun, tidak diendahnya dan terus merampas semua koleksi buku cerita kawannya itu tanpa rasa bersalah. Kasihan Aisyah. Aisyah merayu lagi supaya buku kesayangan pemberiannya itu tidak dirampas. Namun, sia-sia sahaja. Sebaliknya, dia menyuruh Aisyah membeli buku yang baru kerana Aisyah seorang yang kaya. Dia beredar dari situ sambil menolak Aisyah. Aisyah terjatuh dan tersungkur. Tak baik kan kawan-kawan? Kita mengambil hak orang lain secara paksaan. Setelah Nina membaca beberapa helaian buku yang diambilnya, matanya mula rasa mengantuk. Namun, Nina bertekad untuk menghabiskan bacaannya. Nina bergegas ke dapur lalu menjerang air untuk membancuh air kopi supaya matanya kembali segar. Nina sengaja membesarkan api supaya air yang dijerangnya itu cepat mendidih. Nina kembali menyambung bacaannya sambil menunggu air yang dijerangnya mendidih. Mata Nina kian mengantuk. Dia sudah terlupa akan air yang dijerangnya itu dan terus melangkah masuk ke bilik tidurnya untuk berehat. Ya Allah, tiba-tiba badannya terasa bahang yang terlalu panas. Nafasnya mulai sesak. Kedengaran suara riuh rendah. Terdengar namanya dipanggil-panggil. Bajunya basah bermandikan peluh. Perlahan-lahan dia membuka matanya. Dia melihat kiri dan kanan. Matanya terasa pedih. Dia terbatuk-batuk akibat terhidup asap yang memenuhi ruang rumah papan yang dijilat api. Dia menjerit meminta tolong.
Namun, tiada suara kedengaran. Dia berharap ada insan yang dapat menolongnya. Rasa menyesal meliputi hatinya. Terbayang di fikirannya hanya mati sahaja. Hatinya rasa kesal, pilu dan sedih. Dia dapat fikirkan balasan yang dapat diterimanya di dalam api neraka di atas dosa-dosa yang dilakukannya. Dia selalu menyakiti hati orang, terutamanya neneknya yang menjaganya dengan bersusah payah. Dia suka mencuri, merampas dan mengambil hak orang lain. Yang paling teruk ialah Nina cara bersolat, berpuasa dan membaca Al-Quran. Hanya beberapa kali sahaja Nina menghadap Allah. Dia menjerit meminta tolong, namun tiada suara yang kedengaran kerana terserkat di kerongkong. Badannya mulai menggeletar. Dia terhidu asap yang memenuhi ruang rumah papan yang dijilat api yang sedang marak. Dia teringat akan pesanan Tok Wanya. Jika kamu berada dalam kesusahan, mohonlah pertolongan daripada Allah. Allah akan membantu hambanya. Lantas, Nina terus berdoa. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Ampunilah hamba-Mu ya Allah kerana melupaimu ketika aku senang. Tolonglah hamba-Mu ini ya Allah. Tolonglah Allah. Air mata keinsafan bercucuran membasahi pipinya. Nafasnya semakin sesak. Badannya sudah tidak dapat bertahan di dalam kebakaran itu. Kawan-kawan, bagaimana keadaan Nina agak-agaknya ya? Alhamdulillah, Nina terselamat. Jauh di sudut hati Nina bersyukur kerana Allah memanjangkan umurnya dan memberinya peluang untuk bertaubat. Begitulah cerita Nina yang telah insaf. Kita pula bagaimana? Kita seharusnya bersabar dengan ujian yang kita lalui. Dan jadilah orang yang berguna dan hormatilah orang tua, lagi-lagi mereka yang membesarkan kita. Jangan lalai dan alfa ketika melakukan sesuatu pekerjaan untuk mengelakkan bencana berlaku. Segala yang berlaku ada hikmahnya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.